korang kena tahu benda yang kita panggil sebagai part of speech. So far, kalau saya cakap part of speech, boleh faham tak? What is part of speech? What part of speech that you know? Duduk tak? Hello. Oh, sekejap. Okay. So, kita sendiri ke ni? Sir, boleh ulang balik tak? Saya tak berapa dengar. Baru dah cakap. Siut lah. Dengar tak ni? Dengar Okay. Okay, so macam ni. Untuk jawab soalan part tu, benda pertama yang korang kena bagi tahu kat saya, apa itu part of speech? Pernah dengar tak? Don't worry, tak apa. Ini belum nak marah-marah lagi. Benar. Kita nak refresh. Okay, what are part of speech that you know? Part of speech that I know, just like nouns, adjective, adverbs, verbs, preposition, pronouns, conjunction, and more. Tu Google lah. Tak buku, saya ada buku. Okay, tak apa. Good one. So, kalau macam tu, kita try satu kalau add, apa part of speech dia? That you know. Siapa tahu, jawab tahu. Tak tahu, jawab tak tahu. I have no problems. Conversation ke sir? Apa dia? Preposition. Okay, good one. Preposition. Okay, betul. So, soalan saya sekarang. Kalau kita tengok pada soalan, okay, our family was small. It consists about just my parents, my brother, and I. Last month, we moved from Raub, Pahang, Kuala Lumpur. Saya tak nak jawab soalan lain, saya nak fokus on this question only. Salah, apa preposition yang paling tepat dekat situ?
Tu. untuk gantikan at. Tu. In Kuala Lumpur. Tu. Okay, sekarang ni sebab tu kalau dekat saya benda ni senang. First kita dah tahu jawapan dia mesti berkaitan dengan preposition. Okay, preposition adalah merujuk kepada menunjukkan tempat. Senang. Okay, at di Kuala Lumpur. In dalam Kuala Lumpur. Simple. Dan dekat sini jawapannya directly adalah tu. Sebab dia move. Okay, next one. Remember, kita tak baca apa-apa lagi tau. Saya cuma check pada dia punya soalan saja. Next one, number 12. Matt, apa dia punya part of speech? Verb. Boleh? Verb. Good one. So, dekat sini pun antara salah satu soalan yang kita tak perlu nak baca semua. Kalau dalam verb, berapa jenis verb that you know? Ini satu dalam tu. Verb dia adalah met. Itu dalam past tense. Kalau present tense? Meet. Meet. Lagi kalau dia dalam past participle, dia met. Kalau dalam apa nak bagi dengan korang continuous. Apa tu continuous? Continuous tu dia ada ing. So dia jadi meeting. Faham? Faham, sir. Okay, good one. Untuk soalan ni, apa jawapan dia? Saya highlight macam ni. Siapa tak boleh jawab memang mangkuk. So what is the answer? Meet. Meet. Sebab? Sebab ada tu. After tu, verb dia mesti dalam Present. original word, present tense. Okay, kita panggil dia juga sebagai root word. Okay, senang. Next one, soalan 13. Ren, apa dia ni part of speech? Apa part of speech dia? What is rent in bahasa Melayu? Sewa. Menyewa. Sewa. Sewa. Menyewa. Okay. So rent adalah perbuatan, betul tak? Kau menyewa Betul. kereta. Okay. So perbuatan apa dia? Apa benda perbuatan in English? It's not noun. Dia sama macam Matt. Verb. Dia adalah Verb. So, kita dah tahu verb. Kita senaraikan macam yang kita buat tadi. Verb untuk rent ada berapa banyak? Satu, rent.
Lepas tu, past tense dia rented. Continuous dia renting. Renting. Good. Okay, kalau saya tambah satu, ini adalah saya gunakan lain sikit. Ini adalah untuk singular ke plural? Apa beza singular dengan plural? Okay, in English, singular dengan plural, beza dia dekat verb adalah plural tak ada S. Meanwhile, kalau dia singular ada S dekat belakang dia. Faham? Ini Faham. untuk Faham. simple lah. So sekarang ni apa jawapan dia daripada apa yang kita discuss? Yang kita discuss adalah semua benda ni. Yang mana satu jawapan ni? Kalau dalam ni rent tu dah salah. Sama juga dengan rents. Okay, tinggal renting dengan rented. Mana satu jawapan dia? Renting. Renting. Kenapa renting? Sebab ada A. Sebab ada A. So, in English, satu lagi benda yang kita kena tahu adalah selepas A, kebiasaannya adalah continuous tense yang ada ing dekat belakang dia. Boleh faham? Faham je. Oh. Okey lah. So maksudnya pandai lah korang. Soalan tak susah pun. Okey. Satu lagi sebelum kita jawab soalan ni overall. Dekat sini salah. Tapi bagi saya terlebih dahulu, apa part of speech untuk artikel? Good. Ada berapa banyak artikel dia, you know? Three. Dia adalah dia adalah and, dia adalah the. Tahu beza setiap satu? Tahu. Faham tak beza setiap satu tu? Okey, tak apa. Untuk satu benda je. Apa-apa yang satu benda. Contoh je, seada apa lah. I have a pencil, a mouse, a mask. Simple. Meanwhile, untuk N pula, satu benda juga, tapi dia adalah vowel. Dia start dengan huruf vowel. Apa example of vowel? A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Sekejap, saya cari benda apa yang A-E-I-O-U. Okay, this one lah. Kita panggil apa? N-earphone. Okay, apa lagi? N-ear.
Itulah yang saya boleh tunjuk. Okey, itu senang. Owl, O-W-L, E or N? N. N. Kalau university, N. tidak. Hello, dengar tak? Dengar. Okey, kalau university, N. macam mana AJ University? U. U N I V E R S I T Y. Betul? So E or N? N. N. Sebenarnya jawapan dia salah. A university. Kenapa? Sebab in English, university kita sebut macam ada Y depan dia. University. Faham? Ya, satu lagi lah. Yep. Okay, how about H-O-U-R? E or N? N. N. Sebab? Sebab our Sebab H. Sebab H bukan vowel. Tapi kita ada N. Sebab apa? Sebab cara sebut dia bukan hour. Kita sebut dia sebagai hour. An hour. Faham? Okay, simple lah tu. Siapa yang faham lembik sangat tu? Okay, A-N settle. How about the? Bila kita nak guna the? The tu untuk singular ke untuk plural? Plural. Plural. Okay. Betul juga. Tapi, dia ada tapi lah. And, sorry. The, kita boleh guna untuk singular ataupun untuk plural. Dua-dua boleh. Apa beza dia? The ni merujuk, kalau banyak atau sikit, merujuk pada benda yang kita pernah sebut sebelum ni. Faham? Ataupun benda tu yang memang satu je dalam dunia. Contohnya the sun. Boleh tak? A sun is. Tak boleh. Sebab sun tu satu je. So the sun. Dan the boleh guna untuk plural juga. The rabbits. The animals. Okay, senang lah. Itu semua ada level-level budak pasti. So sekarang ni soalan saya, apa jawapan dekat question 14? A house salah. So apa jawapan dia? The Boleh tak house. and out? The. Kenapa the? Kenapa the? Sebab apa tadi? Sebab rumah tu ada satu. Rumah tu?
Tak clear, suara korang pula tak clear. Weh. Betul lah jawapan dia the. Tapi saya nak tahu apa reason korang cakap jawapan dia the. Okey lah, sebab dah 11.40 kan. Jawapan dia adalah the. Ingat tak saya cakap tadi? Kalau dia satu, dia merujuk kepada benda yang dia dah pernah sebut sebelum ni. Dekat mana sebelum ni dia sebut? Dekat sini. We are renting a double link house. So dia dah sebut belum? Dah. So jawapan dekat sini tak boleh dia adalah the. Boleh faham? Faham, faham. Faham. Okay, last one lah. Tadi saya kata dah last one kan? Okay, ni paling last sekali sebelum last. Who? Apa dia dalam group yang sama untuk who? Kalau saya suka panggil dia adalah adik-beradik dia. Kalau macam rent tadi, renting, rented, rents, meets, met, meeting. Kalau who? Whom. Okay, lagi? Whose. Which? What? Okay. Good, betul lah tu. Dia dalam benda apa yang kita panggil dia tu? Group apa? WH question. WH question. Question. Okay, kita ada whom, where, which, what. Whom tak boleh sebab whom merujuk kepada who. How. Okay, that will be the last one. Kalau whom boleh juga di dalam grup lain dia adalah whose dengan whom. Soalan sekarang, mana satu jawapan dia? Apa jawapan dia? Yang korang boleh bagi kat saya. What would be your answer? Boleh tak kita guna what dekat sini? Boleh tak kita guna which? Boleh tak guna when? Boleh tak guna where? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay, macam ni lah. Sebenarnya WH question tu ada dia punya reason sendiri. The first one, what untuk apa? Where untuk mana? When, bila? Who, siapa? Meaning to say people or person. Which, yang mana? How, bagaimana? So dekat sini tak ada satu pun yang boleh fit betul-betul melainkan who. Sebab dia merujuk kepada orang. Faham? So who, apa pula kawan dia? Ada lagi dua. Whom Siapa dengan boleh beritahu whose. Whom dengan whose. Apa beza whom dengan whose? Kalau susah who, whom, whose, tiga benda. Who merujuk kepada siapa. Whom boleh kata merujuk kepada siapa juga. Whose adalah kepunyaan. Right. So boleh tak kita letak kepunyaan kat sini? Wah, saya dah highlight pula. Dah tentulah tak boleh. Kalau kepunyaan mungkin kita boleh cakap whose ball is that? Two teenage boys ball. Okay, so jawapan dekat sini adalah whom.
Boleh faham? Faham. Boleh faham. Okay, Boleh, itu sir. adalah cara saya menjawab without reading the whole text. Boleh faham? Senang? Sangat senang. Soalan dia sekarang adalah saya akan bagi korang 10 minit untuk baca, jawab semua soalan, keluarkan semua difficult word dari dalam teks. Boleh? Contohnya, apa difficult dekat sini? Mungkin consist. C-O-N-S-I-S-T-S. What is consist? Muat. Oh. Tak apa. So itu kerja korang dalam masa 10 minit. Cari apa maksud consist dan word-word lain yang korang tak tahu. Contohnya amenities. Saya highlight lah siap-siap. Employers, promoted, attached. Okey, itulah kalau untuk saya. Cuba korang nanti kita akan highlight berapa banyak soalan. Berapa banyak word yang you do not understand. Kita akan discuss dan kita akan discuss juga soalan lain. Soalan mana yang kita belum discuss lagi? 9, 11, 16. Itu saja. Based on kita punya discussion, kalau korang boleh faham apa tu part of speech, okay, apa adik-beradik untuk setiap word yang kita jumpa tadi, tanpa baca satu whole text, korang dah boleh dapat jawab 3 soalan dengan betul tanpa sebarang masalah. Faham? Faham. Faham, Okay, sir. Faham, sir. akan bagi 10 minit, 11.55. I will contact you back, tapi saya rasa tak guna Google Meet kot, sebab it will consume your internet connection. Okay, so we are going to continue in WhatsApp lah. Okay, I think that's all for now. We are going to meet kejap lagi. Kita akan discuss and I need the reasons for your answers. Okay, alright, bye-bye.